Hukum ASB telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai harus dan telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Perak sebagai harus dan telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Selangor sebagai haram dan telah difatwakan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia sebagai tak patuh syariah. Tak patuh syariah itu bahasa korporat bagi haram ASB. Dan di Pulau Pinang, saya tanya sendiri kepada Mufti Pulau Pinang, Sahibul Samahah, Datuk Hassan Haji Ahmad, ketika berikan talk satu di mana tak adalah dekat area Pulau Pinang ni, dia cakap sendiri, telinga saya dengar sendiri, dia jawab, sebab masa tu saya beri ceramah pasal orang Islam, Datuk Sahibul Samahah Mufti jadi pendengar. Ada soalan pasal ASB, saya kata Datuk peti ada depan mata, takkan saya nak jawab, silakan Datuk. Maka Datuk Hassan pun jawab, dia kata kalau ikut dia, perbincangan dia adalah haram. So tuan-tuan rakyat Pulau Pinang kena ikut Mufti Pulau Pinang lah, jangan degil. Saya nak ajak pada saudara penonton semua supaya besarkan suara TV tu, volume dia tu, supaya kita dengar betul-betul pagi ni, supaya kita mendapat penjelasan, dan siapa yang bersama kita hari ini, siapa yang menonton rancangan kita boleh beritahu kepada orang lain supaya perkara-perkara yang kadang-kadang kita keliru dapat diselesaikan insya-Allah dengan izin Allah. Macam mana nak mengungkai persoalan masyarakat? Dia kata betul lah, macam Majlis Fatwa Kebangsaan kata boleh, tapi ada institusi di negeri tertentu, fatwa umpamanya Selangor, yang mengharamkan ASB sebagai contoh. Jadi dari sudut polemik pemikiran masyarakat itu macam mana kita nak uraikan? Pertama sekali saya nak sambung sikit apa yang Tan Sri sebutlah. Maknanya apabila Majlis Muzakarah Fatwa mengatakan harus, dia bukan tidak bersyarat. Ada syarat-syaratnya yang memberi dalam satu bentuk tekanan sebenarnya kepada PMB sendiri untuk terus progres, maju untuk sampai ke satu tahap, satu masa nanti akan patuh syariah sepenuhnya. Ya. Dan saya terlibat banyak dengan institusi-institusi yang minat nak buat, nak convert, nak tukar perniagaan dia daripada tak patuh syariah kepada patuh syariah. Sekarang ni kita tengah begitu bersungguh-sungguh dengan satu institusi yang begitu besar, nak jadikan dia patuh syariah. Dan bukan senang, Ustaz. Bukan senang. Ada akta yang terlibat, dari segi human resource tu, dia orang bersedia atau tidak, sistem dia bersedia atau tidak. Maknanya memang kita tak boleh tukar satu-satu benda tu sekelip mata. Perlukan usaha yang berterusan. Sebab itu apa yang Majlis Fatwa kata harus itu dengan syarat tadi, untuk bagi ruang untuk persiapan-persiapan yang tertentu dibuat supaya satu masa nanti kita sampai ke satu tahap yang mana insya-Allah kita akan semua syariah compliant ataupun patuh syariah. Jadi tadarus itu sendiri adalah satu yang sunnah yang memang dianjurkan oleh Islam. Hanya pada akhir-akhir ini kita lihat beberapa media-media baru dan juga ustaz-ustaz kita malah yang mengatakan pakar-pakar lah. Dan kita menghormati pandangan mereka. Menimbulkan di luar sana sedikit mendatangkan kegelisahan kepada masyarakat. Saya fikir adalah lebih baik Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan ini terbuka. Sebelum kita dedahkan kepada masyarakat tentang perbezaan-perbezaan pandangan itu, mari kita bincang dulu. Datang kepada kita di mana dan bagaimana. Supaya tujuan kita adalah untuk kepentingan umat Islam, untuk mendatangkan ketenangan kepada umat Islam, untuk memberi peluang kepada umat Islam, bukan untuk kita memecahkan umat Islam. Itulah hasrat secara ringkasnya. Isu pelaburan ASB dan ASN ini bukanlah suatu perkara yang baru. Kerana penubuhan dana ini telah dibuat pada awal tahun 80-an lagi. Pada awal 90-an kita lihat sudah ada majlis-majlis agama negeri yang telah memberikan pandangan hukum dan fatwa. Mengatakan harus, dan yang lain belum memberikannya. Hinggalah pada 2008 atau sebelum itu sedikit, apabila diminta Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan atau Muzakarah Fatwa Kebangsaan meneliti dan melihat tentang untuk kita nak bagikan satu pandangan hukum tentang pelaburan ASB dan ASN ini.
Kita mengambil tanggungjawab itu berdasarkan kita yang telah diberi mandat dan diamanahkan oleh Majlis Raja-Raja dan juga negara untuk memberikan pandangan hukum sebarang isu yang berkaitan atau bersifat nasional. Kita mengadakan kajian, kita mengadakan perbincangan, kita mengadakan pertemuan dan kita mendapatkan pandangan daripada pihak PMB sendiri dan daripada pihak-pihak yang berkaitan. Perbincangan dan juga hasil daripada kajian itu, kita telah meneliti dengan sedalam-dalamnya. Maka kita lihat fungsi jawatankuasa muzakarah fatwa ini bukan hanya dilihat ianya bercampur atau tidak bercampur dengan halal dan haram atau sebagainya. Itu satu aspek yang penting. Tetapi yang lebih penting lagi, kita melihat secara penuh, secara keseluruhan. Iaitu dari segi kepentingan dan kedudukan ekonomi umat Islam itu sendiri. Adakah maslahat atau tak ada maslahat? Bagaimana kalau kitanya suatu yang sudah established ini? Kita menganggap PMB sudah, ASB, ASN ini sesuatu yang sudah established. Kerana dana yang ada bukannya puluh juta atau puluh bilion. Tetapi sudah meningkat kepada ratusan bilion. Dan kita lihat dana yang seperti ini adalah suatu kekuatan kepada umat Islam. Kerana tidak ada lagi dalam negara kita ini kekuatan dana Bumi Putera dan umat Islam ini seperti yang dibuat atau yang ada pada PMB yang kita telah pun tahu bersama. Berdasarkan hal itu, setelah kita memikirkan dari segi percampuran, dari segi sebagainya, maka kita lihat adalah wajar ASB SN ini kita haruskan dari segi umat Islam melabur di dalamnya dan juga mengambil hasil pelaburan itu atau dividen